Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair amma ba'du. Alhamdulillah, kita mulakan majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kesempatan untuk kita meneruskan kembali pengajian ilmu kita, iaitu kuliah takmih, walaupun secara online di musim PKP, PKPB sekarang kita. Mudah-mudahan usaha kita ini dikira oleh Allah Ta'ala sebagai suatu jihad kita, sebagai kesungguhan kita dalam mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi yang dihormati Tuan Pengurusi serta barisan jawatankuasa Surau Al-Falah Bandar Damai Perdana, seterusnya para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sambung kembali ke pengajian kitab Mustikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan kali ini kita sambung hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8, yang mana tajuk utama daripada bahagian ini adalah tentang agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a al-amir faqad ata'ani wa man asa al-amir faqad asani. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis sahihain. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, hadis yang ringkas kita tengok pada kali ini, dan dia juga hampir sama maksudnya itu seperti mana hadis yang ke-7 yang kita baca pada pertemuan yang lepas, yang mana tentang Nabi sebut kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umat aku ini akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka yang tak nak. Lalu sahabat bertanya, adakah yang tak nak ya Rasulullah? Adakah yang tak nak masuk syurga? Kemudian Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Di sinilah persamaan dengan hadis yang ke-8. Nabi jawab, siapa yang tak nak masuk syurga? Nabi jawab, siapa yang taat kepada aku. Siapa yang taat, siapa yang ikut apa yang aku bawa, dia akan masuk syurga. Wa man asani, dan siapa yang derhaka, siapa yang tolak, siapa yang lawan apa yang aku bawa, faqad aba, maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi hampir sama maksud dengan hadis yang ke-8 kita. Nabi kata apa dia? Sesiapa yang taat kepada aku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Siapa taat kepada Nabi, bermakna dia juga taat kepada Allah. Dan sesiapa yang derhaka kepada aku ni Nabi lah, siapa yang derhaka, yang lawan, yang tak nak ikut Nabi SAW, maka sesungguhnya dia juga telah derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah yang suruh taat kepada Nabi ini. Seperti mana dalam firman Allah Ta'ala yang lain, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Ini perintah Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman. Jadi sifat orang yang beriman, ciri orang yang beriman apa dia? Dia taat kepada Allah dan dia taat kepada Nabi. Ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan, ikut apa yang Nabi
perintahkan, hidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala tambah lagi wa uli amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu, yakni pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi hampir sama juga maksudnya dengan hadis ini, yang mana Nabi kata siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada aku, bermakna dia juga taat kepada Allah. Siapa yang derhaka kepada aku, maka sesungguhnya dia juga telah derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disambung lagi oleh Nabi, wa man ata'al amir, sesiapa yang taat kepada ketua, yakni pemerintah dalam kerajaan, tempat tinggalnya itu, maka Nabi kata sesiapa yang taat kepada pemerintah, maka sesungguhnya dia juga telah taat kepada aku. Siapa yang taat kepada pemerintah, dia juga taat kepada aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang derhaka kepada ketua ataupun pemerintah, maka sesungguhnya dia juga telah taat, dia juga telah derhaka kepada aku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah, kepada ketua kita, ketua di kalangan kita, sama ada ketua yang paling utama, ketua negara ataupun ketua negeri ataupun ketua daerah, sampailah kepada dalam rumah kita, ketua rumah, iaitu suami ataupun ayah. Jadi wajib kita mentaati ketua-ketua ataupun pemerintah-pemerintah kita ini, selagi mana yang disuruh ataupun yang diperintahkan oleh mereka itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan Allah dan juga Rasulnya itu. Maka kata Nabi, siapa yang derhaka kepada pemerintah, bermakna dia juga derhaka kepada aku. Siapa yang lawan pemerintah, bermakna dia juga lawan kepada aku. Cuma ketaatan kepada pemerintah ini tidaklah mutlak, tidaklah mutlak, seperti mana taat kepada Allah dan Rasul, iaitu wajib kita taat kepada pemerintah yang taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kita akan tengok nanti huraian dia, tuan-tuan. Jadi hadis yang ke-8 ini menyatakan bahawa taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada pemerintah bererti taat kepada Allah. Jadi dia, kalau kita belajar ilmu mantik macam itulah. Siapa yang Nabi kata apa? Siapa taat kepada aku, bermakna dia taat kepada Allah. Kemudian Nabi sebut lagi siapa yang taat kepada pemerintah, bermakna dia taat kepada Rasul. Jadi kesimpulan dia apa, tuan-tuan? Kesimpulannya taat kepada Rasul dan taat kepada pemerintah bererti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia selari. Jadi kita lihat huraian daripada hadis ini. Sebagaimana yang diterangkan bahawa di antara pengertian Islam, pengertian ataupun maksud agama Islam itu, din Islam ialah taat ataupun patuh. Islam bermaksud taat ataupun patuh. Kita serah diri. Islam ni serah diri. Serah diri maksudnya kita patuh untuk buat apa sahaja. Kita taat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi maksud Islam ialah taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah, syariat Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala. Itu maksud Islam. Oleh kerana hukum-hukum itu dibawa dan disampaikan oleh utusan-utusan Allah Ta'ala. Jadi Islam apa dia? Islam ialah kita serah diri, kita taat dan kita patuh kepada hukum-hukum Allah. Macam mana kita nak dapat hukum Allah, tuan-tuan? Daripada siapa kita dapat hukum Allah? Jadi disebabkan hukum-hukum Allah Ta'ala itu, syariat Allah Ta'ala itu dibawa dan disampaikan oleh utusan-utusan Allah Ta'ala, termasuklah baginda Nabi SAW, dan dijalankan pula, dilaksanakan pula hukum-hukum syariat Allah Ta'ala itu oleh pemerintah, serta pemerintah itu pula mengadakan hukum-hukum dan peraturan yang tidak berlawanan dengannya. Jadi di sini dinyatakan syariat Allah Ta'ala ini, tuan-tuan, secara keseluruhan dia bukanlah tanggungjawab individu untuk menegakkan kalimah ataupun Islam itu, tetapi dia mestilah dijalankan oleh pemerintah. Contohnya apa, tuan-tuan? Contohnya perintah Allah Ta'ala untuk amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang paling efektif menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ni ialah pemerintah. Ataupun undang-undang hudud, kisos,
Ta'zir. Takkan kita nak buat sendiri tuan-tuan. Kita tak dibenarkan walaupun kita beriman kepada Allah Ta'ala. Bila berlaku jenayah-jenayah sedemikian, kita individu tak bertanggungjawab. Jadi pemerintah lah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan syariat Allah Ta'ala ini. Jadi undang-undang syariat, hukum-hukum Allah Ta'ala ini dibawa melalui rasul-rasul ataupun utusan-utusan Allah Ta'ala, dan dia dilaksanakan, dia dijalankan, dia dipraktiskan dalam kehidupan harian itu oleh pemerintah yang berkuasa. Jadi dengan kuasa itulah mampu untuk ditegakkan syariat Allah Ta'ala. Dengan kuasa itulah mampu dilaksanakan amar ma'ruf nahi munkar secara lebih sempurna dan efektif. Ini penting kuasa tuan-tuan. Jadi Islam mementingkan kuasa. Jangan kita rasa aku nak ibadah, semayang, puasa, zakat, haji sahaja. Bab-bab kuasa, bab-bab pemerintahan, bab-bab politik ni aku tak nak campur. Ada orang Islam berfikiran sedemikian tuan-tuan. Jadi kalau mereka berfikiran sedemikian, sebenarnya mereka ni masih lagi berfikiran sekular. Apa itu sekular tuan-tuan? Dia mengasingkan kehidupan dunia dengan akhirat. Sedangkan semua urusan dunia kita hari ini, dia terkait dengan agama. Dia terkait dengan hukum hakam dan juga syariat. Termasuklah dalam bab politik, dalam bab pemerintahan, dalam bab memegang kuasa, amanah-amanah kepada rakyat ni. Semuanya terkait dengan hukum hakam. Bahkan ada fiqh yang disusun oleh para ulama. Fiqh fiqh watan, fiqh kenegaraan. Jadi kita wajib untuk melaksanakan segala titah perintah Allah Ta'ala daripada semua aspek, bukan saja daripada aspek individu, tetapi masyarakat dan negara. Sebab benda-benda yang besar ini dia memerlukan kepada kuasa pemerintah untuk melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Jadi kemudian pemerintah itu pula mengadakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang tidak berlawanan dengannya, yakni dengan hukum Allah Ta'ala, dengan syariat. Jadi boleh tak? Boleh untuk pemerintah itu mengadakan undang-undang ataupun hukum-hukum serta peraturan yang tak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya bagaimana tuan-tuan? Contohnya undang-undang tempatan, undang-undang jalan raya ke. Kita lihat tuan-tuan, undang-undang jalan raya ni dia bukan undang-undang syarak, tidak ada dalil. Tetapi adakah undang-undang jalan raya ni bertentangan dengan syariat? Tak, bahkan dia selari dengan syariat. Seperti mana dalam maqasid syariah, dalam maqasid syariah yang 5 itu, dia ada satu iaitu yang disebut sebagai hifzun nafs, hifzul mal. Jadi menjaga nyawa, menjaga harta. Jadi kalau tak ada undang-undang jalan raya ni tuan-tuan, nyawa pun melayang, kereta pun rosak, aksiden ataupun dicuri ke, jadi macam-macam lah. Jadi kita lihat undang-undang jalan raya itu sebenarnya dia selari dengan undang-undang syarak, bertepatan dengan maqasid syariah. Jadi sekiranya pemerintah mengadakan ataupun melaksanakan undang-undang jalan raya atau apa-apa saja undang-undang yang tidak bertentangan dengan syariat Al-Quran, maka dia sebenarnya selari dengan syarak, selari dengan apa yang disuruh ataupun yang diredai oleh Allah Ta'ala. Maka taat kepada Rasulullah SAW dan taat kepada pemerintah bererti dia taat dia taat kepada Allah Ta'ala. Berarti taat itu membawa kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun undang-undang ataupun peraturan itu bukanlah directly secara langsung daripada Quran dan hadis, tetapi dia tidak bertentangan. Kecuali kalau bertentangan tuan-tuan. Kecuali kalau undang-undang itu bertentangan dengan Quran dan hadis. Satu kesalahan itu dah ada dalam Quran, tetapi kita tak nak ikut Quran, kita ikut kepala otak kita sendiri, undang-undang yang kita cipta dengan nafsu kita. Yang itu tak wajib, tak wajib dipatuhi. Sebab apa? Dah bertentangan dengan Quran dan hadis. Banyak hari ini kita lihat dalam undang-undang yang dalam Islam dah ada, tetapi Barat pun buat juga. Kita pula ikut undang-undang Barat dan meninggalkan undang-undang Allah Ta'ala. Yang itu tak termasuk dalam wajib taat tuan-tuan. Jadi selain daripada itu wajib taat selagi mana dia tidak bertentangan ataupun selagi dengan syarak. Jadi orang yang taat kepada pemerintah berarti dia taat kepada Nabi.
Orang yang taat kepada Nabi berarti dia taat kepada Allah Ta'ala. Semua ni membawa kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebaliknya kata Nabi, menderhaka kepada Rasul dan pemerintah, derhaka kepada Rasul, derhaka kepada pemerintah yang bersifat demikian, maksudnya derhaka kepada pemerintah yang bersifat demikian, yakni pemerintah yang taat kepada Allah dan Rasul, pemerintah yang melaksanakan ataupun mengadakan undang-undang yang tidak bertentangan dengan syarak, bahkan selari dengan syarak, selari dengan maqasid syariah. Jadi orang yang derhaka kepada Rasul dan derhaka kepada pemerintah yang taat kepada Allah dan Rasul, berarti kederhakaan itu menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Waliya'udzubillah. Jadi kena hati-hati, walaupun pemerintah dia bukan maksum. Hari ini ramai orang kata pemerintah bukan maksum, tetapi kita bukan lihat kepada batang tubuhnya, kita lihat kepada apa yang dibawanya, kepada apa yang undang-undang itu memberi manfaat ataupun memberi kemudaratan kepada agama kita, kepada diri kita dan juga agama. Jadi orang yang derhaka kepada pemerintah berarti dia juga derhaka kepada Allah, dan dia sebenarnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu Allah Ta'ala sebut ayat dalam Quran yang kita bacakan awal-awal tadi. Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Jadi siapa yang suruh taat ni? Allah. Jadi kalau tak taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul, bermakna kita juga langgar perintah Allah. Sebab yang suruh taat ialah Allah. Yang suruh taat kepada pemerintah, ketua ni ialah Allah Ta'ala. Bila mana kita lawan ketua ataupun pemerintah yang bersifat baik ini, berarti kita melawan Allah Ta'ala. Itu semua mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, oleh yang demikian, maka orang yang berakal sioman sudah tentulah, sudah tentu dia akan berusaha bersungguh-sungguh menjauhkan daripadanya segala apa jua yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi orang yang berakal sioman, orang yang waras, sudah tentu bila mana kita tahu perkara itu akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, walaupun dengan cara derhaka kepada pemimpin, pemerintah, ketua, ataupun ketua keluarga itu sendiri, selagi mana yang dibawa oleh mereka itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka dia mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi kita yang waras, kita yang beriman ini sepatutnya menjauhkan diri daripada semua perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah. Dan tidak ada jalan yang lain melainkan mematuhi ajaran-ajaran Islam. Jadi antara ajaran Islam itu ialah kita taat kepada Allah, Rasul dan juga pemimpin-pemimpin di kalangan kita. Cuma pemimpin ini tadi kita sebut tidak mutlak, iaitu pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul, ataupun yang mengadakan undang-undang peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi pemimpin seperti ini wajib kita patuhi, wajib kita taat. Dan kita taat kepada pemimpin ini berarti kita taat kepada Rasul. Bila mana kita taat kepada Rasul, kita juga bermaksud taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua ini mengundang kepada redha Allah Ta'ala, kepada kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, inilah antara intipati pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang ke-8 ini, iaitu dia ada kaitan dengan hadis yang ke-7 sebelum ni. Sebab Nabi sebut, siapa yang lawan Nabi, siapa yang tak nak ikut Nabi, dia sebenarnya tak nak masuk syurga. Tak nak masuk syurga ni maksudnya apa? Dia mencari jalan kebinasaan, mencari jalan kesengsaraan. Jadi salah satu cara untuk masuk ke dalam syurga bagaimana? Kita kaitkan hadis yang ke-7 dan ke-8 ni. Salah satu cara untuk masuk ke dalam syurga ialah taat kepada pemimpin, kepada pemerintah, yang mana mereka ini tidak melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat, Quran dan juga hadis. Ini cara, ini kaedah ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan kalau kita lihat tuan-tuan, Nabi sendiri adalah pemerintah. Ketika mana Nabi membawa dakwah, berusia daripada 40 tahun sampai 63 tahun. Ketika mana usia Nabi 53 tahun. Setelah Nabi berhijrah, Nabi sendiri adalah pemerintah. Dan sahabat-sahabat wajib untuk mentaati Nabi, sebab Nabi adalah pemerintah yang akan melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Ini hebatnya, bila mana pemerintah itu sendiri adalah
di kalangan orang yang alim, orang yang soleh, orang yang terbaik di kalangan kita, maka dia sendiri yang akan melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Ini cara kita nak pilih pemimpin lah tuan-tuan. Carilah orang yang betul-betul nak bawa Islam, pemimpin yang betul-betul nak laksanakan syariat dan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ada saham juga bila mana tertegaknya agama Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala ni, mudah-mudahan kita juga ada saham kebaikan dalam sama-sama kita menegakkan jihad kita untuk melihat Islam itu dimartabatkan, seperti mana Nabi sebut dalam hadis, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu sepatutnya setiap orang beriman dia kena letakkan cita-cita dalam hatinya itu untuk melihat Islam diletakkan sesuai dengan ketinggian dan juga kemuliaannya itu. Hari ini kita lihat Islam, walaupun negara kita ni majoriti umat Islam, tetapi Islam itu diperkotak-katikkan. Islam itu dihina, dimaki, dipermain-mainkan. Yang terbaru kalimah Allah Ta'ala, kalimah nama Allah itu sendiri nak digunakan oleh orang kafir. Menang pula di mahkamah. Ini sepatutnya kita beriman ni kita ada rasa sensitif. Isu-isu seperti ini sepatutnya kita sama-samalah kita bermuhasabah, cari jalan penyelesaian yang terbaik. Dan Islam ni dia kena ada kekuatan melalui penyatu paduan. Jadi orang Islam yang berpecah, dia menyebabkan lemahnya umat Islam itu. Jadi dia kena kembali balik, seperti mana Allah Ta'ala sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu, bersatu padulah kamu di bawah tali Allah, di bawah agama Allah Ta'ala, yakni Islam, dan jangan kamu berpecah belah. Barulah kita ada kekuatan untuk melaksanakan segala titah perintah Allah Ta'ala, dan kita ada kekuatan untuk mengembangkan melalui kuasa yang ada untuk kita mengembangkan dan menyebarkan syiar agama Allah Ta'ala ini kepada orang-orang yang belum faham lagi tentang Islam itu. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita ambil pengajaran daripada hadis ini. InsyaAllah yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.